Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid yang menggunakan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kita akan sambung daripada muka surat 109, iaitu mengenai perkara yang kita telah mengatakannya mengenai sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bacakan di sini, maka maknanya itu besar pada martabat ketuhanan, dan katanya pula law yattasifu bil a'radi fil af'ali wal ahkami, atau artinya atau bersifat ia dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Aw yattasifu bil aghradi fil af'ali wal ahkami, atau bersifat ia dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Dan misal perbuatan itu seperti mengadakan Zaid dan Amrun, dan misal hukum itu seperti mewajibkan sembahyang 5 waktu dan zakat dan puasa. Maka segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya itu maha suci daripada mengambil faedah. Dan makna gharad itu iaitu illat yang membangkitkan dengan tergagah atas memperbuat akan sesuatu yang menghukumkan dia kerana hendak menghilangkan masalah yang kembali kepada dirinya atau kepada makhluknya, atau menolakkan daripada kebinasaan. Maha suci Allah Ta'ala daripada gharad. Jadi segala perbuatan Allah Ta'ala lain dengan perbuatan manusia. Perbuatan Allah Ta'ala tidak boleh sama dengan manusia, kerana apa saja perbuatan Allah, sama ada untuk menjadikan atau membuat hukum, semuanya tidak ada apa-apa faedah kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak ada tujuan tertentu untuk diri Allah Ta'ala, untuk zat Allah Ta'ala. Berlainan pada kita. Kita umpamanya berbaik dengan orang kerana kita ada tujuan supaya dia berbuat dengan kita juga. Atau kita membuat rumah kerana tujuan supaya rumah tadi kita dapat tinggal di situ, kita dapat berehat, dapat menghindarkan daripada bahaya, daripada bahaya panas, daripada bahaya hujan, daripada bahaya binatang, daripada manusia dan sebagainya. Itu mana ada tujuan. Begitulah umpamanya misal Allah Ta'ala mencipta manusia. Mencipta seorang manusia bernama Umar, satu manusia bernama Zaid. Jadi Allah Ta'ala tidak ada apa-apa tujuan, tidak ada apa-apa faedah daripada menciptanya tadi. Tidak ada kerana mencipta kerana untuk dipuji ke, untuk mendapat balasan ke daripada manusia yang dicipta ke, atau untuk manusia ni yang dicipta ni dapat menolongnya ke. Tidak. Bagi Allah Ta'ala maha suci daripada demikian. Itu bezanya Allah Ta'ala dengan manusia. Begitu juga hukum. Katakan Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang, wajibkan kita puasa, wajibkan kita berbaik pada ibu bapa. Semuanya Allah Ta'ala tidak ada tujuan, tetapi balik tujuan tadi atau hikmah daripada hukum tadi kepada manusia. Inilah maknanya perbezaan yang maha suci Allah Ta'ala daripada menyamai manusia.
dan tiada jadi i'tirad atas yang demikian firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan jadilah oleh mereka itu menyembah akan aku. Itu ayat 56 daripada surah Az-Zariyat. Kerana lam pada liya'budun itu bukan ia bagi taklil, yakni supaya, dan hanya lam itu bagi akibat, yakni akibat, dan sayrurah atau menjadi. Maknanya akhir pekerjaan itu jadi penyembah oleh mereka itu akan daku. Jadi misalan orang akan berkata, kalau awak cakap macam itu, mana Tuhan tidak ada tujuan, apa pula tentang ayat tadi? Yang Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali supaya dia menyembah aku. Jadi perkataan supaya kan menunjukkan Allah Ta'ala cipta tu kerana begitu, untuk penyembahan. Jadi Allah Ta'ala ada mempunyai tujuan. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya perkataan li, supaya tadi bukanlah berarti maknanya sebab ataupun menjadi alat yang mana kenapa Tuhan cipta manusia dan jin kerana sebab ini, bukan. Bukan itu, tetapi maknanya lam di situ menunjukkan kepada akibatnya. Maknanya kalau kamu, mana aku ciptakan kamu, iaitu kamu wahai manusia, aku ciptakan kamu wahai jin, ialah kerana kamu akhirnya kamu akan tahu bagaimana kelemahan kamu, bagaimana keinginan kamu, bagaimana kesusahan kamu, yang mana kamu berhajat kepada aku. Bila berhajat kepada aku, kamu akan menyembah aku. Itu maknanya supaya manusia tahu akan apa dirinya, kelemahannya, kesusahannya. Jadi dengan kelemahan itu dia akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuannya. Bukanlah maknanya penentangan seperti itu tidaklah dapat diterima. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat untuk disembah supaya memberi faedah kepadanya, tidak sama sekali. Tapi tujuannya ialah supaya mengajar jin dan manusia, yang mana akhirnya mereka akan tunduk, mereka akan patuh, terutama bila dapat kesusahan dan sebagainya, mereka akan menyembah aku. Itulah yang dimaksudkan. Sebab itu dikatakan dalam segi bahasa di sini atau tafsirannya ialah lam situ, li itu bukan menunjukkan kerana atau taklil, tapi menunjukkan kepada akibat atau jadi. Mana kalau kau menyembah aku, kalau aku menjadi cipta kamu manusia dan jin, makna mereka akan menjadi hamba aku, menjadi orang yang menyembah kepada aku. Itulah maksudnya, mana sebagai tolakan. Ketahuilah olehmu bahawasa segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya, dan jika ada ia suci daripada gharat sekalipun, tetapi tiada sunyi daripada hikmah, dan jika tiada sampai kepadanya oleh akal kita sekalipun, kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia kerana hikmah, nescaya ada ia sia-sia, dan iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi memang Allah Ta'ala sudah kita katakan segala perbuatannya tidak ada tujuan untuk diri Allah Ta'ala, tidak ada tujuan di sebaliknya. Tapi maknanya walaupun demikian, maknanya apa yang Allah Ta'ala cipta tadi ada rahsia di sebaliknya. Maksudnya rahsia ni artinya benda yang kita tak tahu, mana Allah Ta'ala saja yang tahu. Kenapa Tuhan menjadikan manusia, kenapa Tuhan menjadikan langit, kejadian semua ada rahsia. Cuba kita lihat misalnya matahari itu panas. Kalau boleh orang tak mau panas, tapi kenapa dijadikan panas? Kerana ada rahsia di sebalik panas tadi. Kerana dengan adanya matahari tadi, ada benda-benda lain yang Allah Ta'ala akan cipta. Ada benda-benda lain yang Allah Ta'ala mahukan supaya kita sama-sama dapat menikmatinya. Padahal kita tak tahu. Maknanya kalau awal-awal, maknanya kita tak berfikir pada awal-awal, kita rasa matahari tak ada benda, tak ada hikmah apa-apa. Tapi kalau kita ada fikir betul, oh rupanya begini.
Misalnya tempat kita tiba-tiba banjir hujan, dan banyak habis semua, tanaman semua habis. Kita rasa macam satu benda malah petaka, tapi sebenarnya di sebaliknya ada rahsia di sebalik itu. Kenapa terjadinya demikian? Kenapa berlaku demikian? Itulah maknanya yang harus kita fikirkan. Kalau tak ada rahsia sekalipun, maknanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala lah yang melakukan. Maha suci Allah Taala daripada mengambil faedah. Bermula farqun, beza antara gharad dan hikmah. Bahawa gharad itu adalah ia maksud daripada perbuatan atau hukum dengan sekira-kira ada ia yang membangkitkan dan yang menanggung atasnya, yakni atas perbuatan, atas hukum itu. Dan hikmah ini tiada ada ia seperti demikian itu, iaitu Allah berbuat dengan hikmah bukan kerana gharad, dan berbuat kerana gharad itu mustahil, kerana yang berkehendak mengambil gharad di dalam perbuatan dan hukumnya itu menunjukkan kekurangan, maka berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan dia. Dan Allah Ta'ala telah kaya ia daripada segala yang tersebut itu, maka mustahil baginya mengerjakan dan menegakkan dengan gharad. Maka yang berkehendak kepada gharad itu baharu lagi kekurangan, dan berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangannya. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il yang mukhtar, lagi kaya ia daripada sekalian makhluknya. Jadi antara gharad, iaitu tujuan, dengan hikmah lain, tak sama. Kerana gharad ini menunjukkan Allah Ta'ala kalau ada gharad mustahil. Kerana kalau Allah Ta'ala membuat sesuatu kerana ada gharad, maknanya Allah Ta'ala mahukan sesuatu kembali kepadanya. Jadi bila mahukan sesuatu kembalinya, maknanya ini boleh jadi penuh atau boleh jadi kurang, boleh jadi sempurna atau kurang. Kalau sempurna perlu kepada ditambah untuk menjadi sempurna. Kalau kurang perlu ditambah untuk menjadi sempurna. Jadi ini mustahil pada Allah Ta'ala. Kerana katakan tujuan Allah Ta'ala membuat satu hukum kerana begini, kerana begini. Jadi ini adalah satu benda yang dikatakan tak cukup, kerana seolah-olah perbuatan Tuhan tadi terbatas kepada kerana begitu. Jadi ini menunjukkan kekurangan Allah Ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu kurang. Tapi hikmah tidak gitu. Hikmah ni satu benda yang kita sembunyi. Jadi hikmah tu dikatakan sir, mana benda yang rahsia. Itu lain. Kerana apa? Di sebaliknya kita tak tahu. Saya tunjukkan tadi matahari. Tuhan jadikan matahari. Orang kalau tak berakal, dia tak tahu apa-apa. Apalah gunanya matahari ni? Dia cuma suka matahari tadi juga siang. Dia tak fikir apa sebenarnya matahari tadi dibandingkan dengan dunia tadi. Sedangkan kalau tak ada matahari kat dunia ni pun tak hidup. Itu kita tak tahu. Itu makna hikmah di sebalik perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya lah, katakan Allah Ta'ala suruh orang Islam bersembahyang 5 waktu. Itulah studinya. Adakah Tuhan mengambil faedah daripada kita sembahyang 5 waktu? Tidak. Tuhan tak ambil faedah. Tapi ada hikmahnya kalau kita bersembahyang 5 waktu. Apa hikmahnya? Kita akan kenal Allah, kita akan kembali kepadanya. Susah senang kita akan rasa bahawasanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya faedah kepada kita, hikmahnya kepada kita. Tapi bagi Allah Taala tidak ada faedahnya kepada Allah Taala, tetapi ada hikmah yang kembali kepada kita sendiri. Jadi hikmah itu kembali kepada kita. Kitalah yang mendapat hikmahnya kerana kitalah yang mengerjakannya. Tapi kita tak tahu. Itu bezanya gharad dengan hikmah. Jadi Tuhan tak ambil faedah, tapi mana hikmah tu balik pada kita. Hikmahnya bersembahyang tadi, di mana kita dapat merasakan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya hikmah dengan gharad. Jadi jangan kita tersilap, maknanya seolah macam hikmah tu gharad. Tidak.
hikmah lain, gharad mana tujuan ataupun sebab faedah, itu adalah lain. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il yang mukhtar, mana Allah Ta'ala yang membuat, lagi kaya, mana dia tak perlukan pertolongan, tak perlukan kepada hajat, tak perlukan kepada kepada faedah. Ia kaya ia daripada sekalian makhluknya. Allah Ta'ala maha kaya, tak perlu misalnya apa yang makhluknya ada. Mana Allah Ta'ala tak perlu kita. Jadi sama ada kamu taat atau tidak taat, tak ada beri kesan pada Allah Ta'ala. Yang kesan pada kita sendiri. Jadi Allah Ta'ala darhum wa ma yaf'aluna, biarkan mereka apa yang mereka nak buat, kerana Tuhan tak ada tak mudarat. Kita kan selalu bacaan bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan nama Allah yang mana tidak memberi mudarat kepadanya sama ada sesuatu namanya di langit atau di bumi. Jadi mana tak ada, Allah Ta'ala tidak mudarat. Kalau sembahyang kita taat pun Allah Ta'ala tak mudarat, kita tak taat pun tidak beri mudarat pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala suka kepada orang yang taat. Dan kata musannif, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassis. Dan yang kelima daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ia berdiri dengan sendirinya, seperti bahawa ada ia sifat yang berdiri ia dengan zat yang berkehendak kepada fa'il yang menjadikan dia. Jadi yang kelima ialah mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain, seperti Allah Ta'ala perlukan kepada yang membuatnya, itu mustahil. Jadi yang mustahil pertama sekali di Allah Ta'ala mustahil tiada, mesti ada. Mustahil Allah Ta'ala baharu, Allah Ta'ala qadim. Mustahil Allah Ta'ala binasa, baqa. Yang keempat, mustahil Allah Ta'ala menyamai yang baharu. Kita sudah bahaskan yang baharu tadi, yang menyamai tadi berapa banyak, sehingga dah habis sekarang. Kemudian yang kelima, mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya, iaitu kata musannif sini, mustahil Allah Ta'ala berdiri pada tempat atau memerlukan kepada yang menjadikan, memerlukan kepada yang memberikan atau menjadikan. Jadi itu semuanya mustahil pada Allah Ta'ala. Kita telah belajar tentang tempat jihad, yang mana jihad tadi ada 6 kan, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu jihad. Jadi tak ada makhluk yang tidak ada jihad, tak ada makhluk yang tidak bertempat. Semua makhluk ada tempatnya. Tempatnya kat mana pun, maknanya mesti bertempat. Tapi Allah Ta'ala mustahil bertempat, kerana Tuhan tidak tertakluk kepada tempat. Tuhanlah yang menjadikan tempat. Tuhan tidak mustahil Tuhan tertakluk pada masa, kerana Tuhan yang menjadikan masa, lain manusia. Jadi di sini sekarang pula Tuhan mustahil tidak berdiri dengan sendirinya. Maknanya dia perlukan kepada tempat, mustahil. Dia perlukan kepada benda yang menjadi sesuatu yang menjadikan dia, mustahil. Itulah dia yang mustahil yang kelima. Bermula bahawasanya antara tiada berdiri dengan sendirinya dan antara qiyamuhu binafsi itu daripada berlawanan antara suatu dengan nakasnya, seperti barang yang zahir. Jadi maknanya kalau dikatakan Tuhan berdiri dengan sendirinya, lawannya tiada berdiri dengan sendirinya. Jadi lawan ni tadi bukan lawan yang sebenar. Maknanya bukan lawan yang sebenar dari segi mantik atau dari segi perkataan yang betul-betul lawan itu macam mana. Tetapi maknanya dia walaupun ada sedikit kekurangan. Ini perbahasan yang halus lah bagi orang yang lebih mendalam untuk membahaskan bahasa dan juga segi akal. Baiklah, saya rasa tentang mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya ini kita akan bahaskan di minggu hadapan lah.
insya-Allah. Jadi sekian saja, selamat berjumpa kembali pada minggu hadapan insya-Allah, kepada pelajar-pelajar Makmur, Darul Makmur khususnya, dan kepada kepada para muslimin umumnya, dan terima kasihlah kepada pengurusi dan kepada sekalian pegawai-pegawai di Masjid Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.